Kemudian Isra' ni sebelum bila berlaku peristiwaan ini, berlakukan kisaan ini, berlakukan ceritaan Isra' dan Mi'raj ni bila? Yakni wa qablal hijrah, sebelum daripada Nabi hijrah daripada Mekah nak pergi kepada Madinah. Pada tahun ni lah Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani akan Nabi pada waktu mana. Kenapa dua cerita kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan Nabi akan Isra', yakni menjalankan Nabi pada waktu mana? Pada kitanya berpegang dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang sarah, ayat yang menyata, ayat yang jadi nas, yang jadi dalil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi kepada Sidratul Muntaha, pergi kepada Baitul Maqdis, pergi kepada langit yang pertama, langit yang dua. Manakah ayat? Yani Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, yakni sebelum daripada Nabi kita hijrah. Tahun hijrah Nabi kita belum pergi hijrah lagi. Karena tahun ni ibu bapa dan Nabi kita sangat-sangat duka cita. Nabi kita sangat-sangat serabut. Nabi kita sangat-sangat pusing. Nabi kita orang panggil sangat-sangat duka cita dua kali. Tahun ni juga dikata amal hazin, tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Salah satunya daripada isterinya Siti Khadijah wafat pada tahun ni. Tahun ni Siti Khadijah hak Nabi paling sayang. Isteri Nabi, orang panggil orang yang senyawa sehidup dengan Nabi. Senyawa sehidup dengan Nabi. Masa Nabi susah, Siti Khadijah bantu. Masa Nabi tak ada harta, maka Khadijah bagi harta. Nabi nak kerja agama, Khadijah bagi harta pada Nabi. Siapa Khadijah dekat-dekat nak mati, Khadijah tanya ke mana? Kita nak jadi seperti Khadijah. Orang Tino semua ni, mak ibu-ibu ni, orang Tuhan kasih 4 orang dalam syurga Fort Tino ni. Lepas tu kali kita nak jadi Fort Tino hak Tuhan saya, amu nak kecek bahasa kampung, tak saya kecek bahasa sangat kau tak faham. Kalau buat bahasa, gapo pula bahasa. Teh. Nak ayat kata perempuan hak yang Allah Ta'ala suka di dalam syurga 2, 3, 4 orang. Yang pertama Siti Khadijah. Yang kedua Siti Fatimah. Yang ketiga Siti Maryam. Yang keempat Hafsah anak bagi Umar ibn Khattab. Siapa-siapa dia nak Allah Ta'ala suka macam ni, macam orang tengok ataupun perempuan-perempuan yang jadi ketua-ketua di dalam syurga, ialah daripada 4 orang ini. Salah satunya daripada Siti Khadijah, ialah isteri yang pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah yang kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, adakah aku ni gerbakan untuk agama Allah? Daripada harta aku, daripada duit pitihku, daripada mahku, daripada perakku, adakah cukup, adakah tak cukup ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah jawab dekat-dekat hampir Siti Khadijah nak wafat dan nak mati. Maka Nabi kata pada dah Khadijah bikafi, pada dah, mada dah, kifayah dah. Siti Khadijah kata kan, ni Nabi saya ke Khadijah ni. Khadijah kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, sekira-kira kalau harta aku dak gerbek untuk agama Allah fi sabilillah tak cukup lagi, hei Muhammad, mengambillah tulen rusuk aku ni, giwak pedai berlawan dengan kufar dan berlawan dengan kafir. Ni nak ayat kata para puan yang gerbek untuk agama Allah Subhanahu wa taala sanggup pikir walaupun tulen rusuk akan jadi pedai berperang dengan kafir dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang, sangat-sangat berduka cita apabila tahun ni Siti Khadijah tu wafat. Dan satu lagi, sebab Nabi duka cita satu laginya, Abu Talib mati tahun ni juga. Orang panggil amal hazin. Di dalam bahasa Arab panggil amal hazin, yakni tahun Nabi itu berduka cita. Bapa saudara pun mati tahun ni juga. Abu Talib ni Nabi kita umur 2 bulan duduk dalam perut dah kan. Ayah dia tu buat nego di Syam, Abdullah pergi nego di Syam. Maka lipat balik daripada nego, mati di tengah jalan. Jadi Nabi umur 2 bulan ayah mati. Duk mari saat itu, apabila Nabi itu umur 4 tahun, mak dia pergi ambil pada Halimah Sa'diyah daripada kampung. Mak dia nak pergi ziarah kubur ayah dia. Maka mak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah pun mati bodoh. Dah. Nak kata Nabi kita ni duduk dalam susah. Maka orang yang ambil pelera Nabi selepas daripada cik Nabi Jaddun Nabi Abdul Muttalib ialah kena kepada Abu Talib. Abu Talib pelera Nabi dan bela Nabi, hadana Nabi, umur lebih kurang, Nabi tu umur lebih kurang 12 tahun, 10 tahun, maka duduk di dalam cara Abu Talib. Maka pada tahun ni juga Abu Talib hak Nabi saya, bapa saudara iaitu saya Nabinya. Nabi kasihnya pada bapa saudara. Duk seru bapa saudara masuk Islam. Ya ammi, hei pak saudaraku. Ya ammi, hei bapa saudaraku. Qul la ilaha illallah. Mengatalah la ilaha illallah. Tapi bapa saudara tak apa, tak si, angin tak mau masuk Islam. Kemudian apabila hari Abu Talib bapa saudara bagi Nabi itu mati, Nabi berduka cita sangat. Sebab Abu Talib tak ada memeluk Islam, tak ada terima Islam, dan tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana bapa saudara ia saat itu tak ada nak mengucap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pusing, sangat-sangat berduka cita. Kemudian apabila Nabi berduka cita sangat-sangat tu dia, kemudian Nabi ambil aliyu dia saat itu lomo di bapa saudara dia. Ambil aliyu dia lomo ambil di kepala, su di kaki bagi Abu Talib. Ini. Naya Nabi saya, Nabi saat itu sangat berduka cita. Kerana ayat bapa saudara yang ni tak ada nak mengucap kalimah la ilaha illallah, maka Nabi ambilkan aliyu dia tu lomo ambil daripada kepala Abu Talib hingga su kepada kaki bagi Abu Talib. Maka kata setengah daripada ulama, azab yang paling ringan sekali ialah azab bagi Abu Talib. Kenapa? Di tubuh badan bagi Abu Talib ada juzuk-juzuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah juzuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni daripada aliyu Nabi. Api neraka tak makan. Cumanya Abu Talib apabila ia duduk dalam neraka, malaikat saat itu tak baru api di tapak kaki Abu Talib, maka gelegak glug naik kepada kepala. Inilah ulama kata azab yang paling ringan sekali bagi hamba-hamba Allah Ta'ala di alam api neraka. Kemudian pada tahun ni apabila Abu Talib tak masuk Islam, maka ayat tu mai kata
Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. La innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguh engkau ya Muhammad, la tahdi, engkau tidak boleh wi hidayah, engkau tidak boleh wi pertunjukkan, man ahbabta, mereka yang engkau kasih, walakinna Allah yahdi man yasha, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidayah mereka yang Allah Taala kehendaki. Jadi 10 kali, beratus kali ya Muhammad engkau nak hidayah kepada bapa saudara engkau Abu Talib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kanak nak menghidayah, maka engkau tak nak boleh hidayah. Kemudian punca manginya salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit sana. Salah satu punca dan sebabnya pada tahun ini matinya Abu Talib dan matinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita sangat-sangat berduka cita, sangat-sangat usik. Sebab inilah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit. Dan jadi makna kata Nabi sani Allah Taala angkat naik kepada langit, yakni sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ini berlaku Isra Mi'raj ni belum daripada Nabi sani itu nak pergi kepada mana, yakni nak hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Jadi apabila berlakukan Isra dan Mi'raj, kerana tahun ni tahun hazin, Nabi sangat berduka cita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak buat muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Akramahullahu taala bil Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala nak memulia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalani Nabi pada waktu malam. Dan Allah Ta'ala nak mi'raj, nak akak Nabi, naikkan Nabi saking daripada bombing daripada mana Baitul Maqdis naik pada langit yang pertama. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala nak naikkan Nabi pergi kepada langit, belum di celah-celah tu orang panggil berlakunya salah satu punca, yakni Allah Subhanahu wa taala nak mentenangkan hati Nabi. Ini kita tengok dalil sini ni. Apabila kita susah sangat, apabila kita serapuk sangat, ya orang panggil kita kena cari tempat tenang. Tempat tenang buat apa? Kadang-kadang kita ni apabila serapuk sangat, kita tak ada cari tempat tenang, tak ada cari duduk kau serapuk. Orang panggil kita tak ada pelaiwan. Tak ada pelaiwan lah sebiduk serapuk, kau serapuk. Siapa kita saat itu nak cari jalan tak boleh. Sebab tu mau nak royak sikit celah-celah ni. Orang dia apabila serapuk dah, lepas tu dia duk kacau dengan serapuk dia tak ada pelaiwan, dia tak ada peluang untuk dilasung, untuk bertani, untuk jadi seni. Makna kata orang ni akan menipu oleh segala penyakit-penyakit ke dalam jiwa, penyakit-penyakit ke dalam hati. Dah ramai ni kok penyakit jiwa ni ramai ni. Ramai ni orang kok ni duk pergi kok ngomong ramai ni. Kok menecong ni pun ada, kok nak komik ni pun ada, kok paku pun ada. Dah nak minggu menecong ni buat silap ingat 2-3 kali dah. Orang menecong ni pergi. Dia pergi pukul 3 malam lagi. Amo tanya dia kata kan nak mari awal tu lah tu. Dia tak mari awal tak boleh queue apa. Ya tak mari awal tak boleh queue, ya tak. Queue mau buka biasa subuh. Subuh tu buka kita mau ambo pun tengok nyanyo ke. Ani nak masuk ke senang start. Bengang ngatuk dia duk bucu-bucu tu. Nampak duk zikir dah bucu tu. Zikir kat mana tak tahu. Deh. Zikir jenera ke tu ada. Deh. Deh, hadok gi tu kadang-kadang pukul 2. Kadang-kadang pukul 3. Patut buat turun semaya subuh pagi tu, kadang-kadang nampak duk gantung di pintu pagar dapat pondok. Pasal siye ke kadang-kadang. Siye we tengok ke ibu bapa kita wasa belah ke.
Pukul 3 malam yang mari dah purwa yang mari dah patut subuh tu duk gantung di pintu pagar masuk le pondok akhir bocil. Karena nak pada queue. Karena apa ni? Karena penyakit-penyakit yang bermacam-macam, berbagai-bagai. Dan ni nyakit tali tidur malam. Ini dipuja ni. Ni Allah Ta'ala menjalankan Nabi ni. Karena Allah Ta'ala nak menghilangkan penyakit pusing. Nabi serabut le hati. Nabi berasa susah hati, Nabi berasa pusing hati dengan salah satu daripada isteri yang disayangi Siti Khadijah dan pula bapa saudara yang disayangi Abu Talib. Dan lepas tu pokok kita duk gila ni pun buku serabut. Hak bengol lepas di baru ni. Masya Allah, kita nak royak cerita sikit lah. Nak masuk ni, nak masuk dah. Nak demo dengar-dengar nanti. Hak benar jom ni ada kok dia tak boleh tidur, dia jadi panah pedih, nyocok kaki, duk eret, duk setok, patu hak benar dalam, patu hak paku, patu gimah morang ni, kok kawasan kok kota terah tu ya. Duk gelepar lah, malah kata masuk le bilik muat tu gelepar. Tu, gelepar tah tak tahu sakit, menerak, bangun, menyatok. Tak tahu nak jadi. Kadang-kadang keadaan nak kan? Tak tahu sakit weh. Lepas tu lama-lama you royak kan tak? Ada aku benci dia. Kau benci pun dia. Dia tahu mek aku dia benci dia. Mek aku keliak men. Kan nak keliak pun dia. Dia jual roti laku. Jual roti laku weh. Jual roti boleh 9 kilo sehari tu. Mek aku benci dia. Pahana mek aku benci apa dia? Mek ku dah jual juga tapi ku jual lama dulu pada dia tapi ku jual tak laku sekak yang main jual. Buku tu kena kedai morning buat sihir kedai morning buku demo dijual roti laku 9 kilo kita jual tak laku buat sihir demo. Wal iyazubillah. Ni nak royak kata masyarakat kita di hari ni ibu bapa sangat-sangat teruk sangat-sangat orang panggil dahsyat, sangat-sangat orang panggil hati cemar, hati tak molek, hati busuk banyak sangat-sangat jika mampu. Setengah nak makan nasi tak boleh 84 hari. Budak saning ya 84 hari nak makan nasi tak boleh. Bah kenapa nak makan nasi tak boleh duduk pergi mahpita tak ada nyakit, pergi pesak tak ada nyakit, tak ada apa. Lepas tu 80 hari duk titik air dengan kapah ya. Buku dia buat sihir. Buatkan benda-benda tak gari dengan mata. Nah, tak boleh nak makan 84 hari. Mari mohon mi air ke apa itu kelik gitu. Duk 3 hari ya tu mari. Ya tu bapa, alhamdulillah anak amba boleh makan dah ya kata. Ni kita nak royak katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan naik ke langit? Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa ibu bapa? Puja ke mana? Sebab ke mana? Kih ke mana? Senih ke mana boleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit dan pula berjalan daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah, mari kepada Baitul Maqdis. Ini salah satu daripada penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala sudikan Nabi, yakni diwafatkan Siti Khadijah dan pula diwafatkan Abu Talib. Sebab tu orang kita depa bila serabut sangat, amun nak royak malam ni. Bila-bila ada cerita ni, 2 perkara amun royak. Dah ibu bapa dengar molek. Patut ada dengar-dengar tu kita perhati molek, kita fikir molek. Siapa dia? Hak berasa malas lewat amal. Malas buat amal, malas semaya, malas nak masalah sunat tu sunat ni, malas nak baca Al-Quran. Maka menawi amalan 2 kali. Malam ni bela-bela kecek ke bela-bela. Yang pertama sekalinya bila-bila kita masuk Isra' dan Mi'raj.
Yang pertama sekali, ibu bapa kalau puah malas maya. Cuba kita tanya di sewing dah juga ada empat malas maya. Sewing kita tanya puah kerja sewing. Nong memang ya kai apa? Ya kai yang lemah. Ada tak? Tanya ya. Ubah untuk wirajing semaya. Untuk wirajing dalam baca Quran. Cuba tanya puak-puak pengkerjakan masalah sewing. Ada tak yang kata, nong memang ya cahai kaya naik lemah, kaya naik taat, kaya naik ibadah, mirpa. Puak sewing nak jangan ada. Yang kata ada bini parah. Ada nyoban. Ada apa? Ubah serau. Ada. Dan Cama dia siapa dia nak wirajing di dalam amal ibadat. Pertama sekali saya malening baca alam nashrah tiap-tiap kali selepas daripada semaya 12 kali. Baca lepas semaya tiap-tiap waktu 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 12 kali ataupun 11 kali lepas daripada semaya tiap-tiap waktu. Kalau maknanya bunyilah mana ayat ni? Alam nashrah laka sadrak. Adakah kami tidak membukakan bagi engkau ya Muhammad akan dada engkau? Adakah kami tidak menerang dada engkau yang bahasa jemu, yang bahasa malah, yang bahasa puah, yang bahasa tarak, yang bahasa lemah? Adakah kami tidak membuka bagi engkau akan dada kami? Kemudian ada kemudian kita saat itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan dada kita dengan tafa'ul dan keberkatan daripada ayat alam nashrah laka sadra. Lepas tu selagi kalau kita nak wirajing tu kita tambah sikit je doa Nabi ajar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jub wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ni baca lepas maya 11 kali alam nashrah dan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hei Allah, aku minta pelindung dengan engkau minal hammi, daripada duka cita, wal hazan dan rusing, wa minal ajzi wal kasal, dan daripada lemah dan malah, wa minal jubni wal bukhli, dan daripada ketakutan, daripada menakut dan pula bakhil, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qarrir rijal, dan pula daripada masalah benih laki-laki dua zoling ataupun masalah aku kami ni ada terlekat hutang minta Tuhan melepah hutang. Jadi Nabi SAW kita pergi pada tajuk kita ibu apa. Jadi tajuk kita masa Isra dan Mi'raj yang Allah Ta'ala kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj yang Allah Taala kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan
yang telah menjalanilah Allah Ta'ala bi'abdihi dengan seorang hambanya. Hamba bagi alladhi lailan pada waktu malam. Allah Ta'ala menjalan pada waktu malam dengan seorang hamba, ialah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalan pada waktu malam ni minal masjidil haram, permulaannya daripada Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Yang di Mekah sana. Tengok dah, ibu bapa. Jadi Masjidil Haram dengan kita lah ni berapa ratus ribu dah, berapa puluh ribu. Amun oyak pakar-pakar. Mekah, kalau kita tengok kharitah ataupun plan dunia dah, plan dunia, tengok bola dunia tu. Orang panggil kharitah. Bahasa Arab panggil kharitah. Bahasa kita orang panggil plan dunia semua bola, duk atas meja kita pusing perang tu. Kemudian kharitah dunia ni, Mekah duk mana? Mekah duk tengah. Sebab tu orang tua-tua kita kata, gimana naik Mekah? Dia tak pari turun Mekah. Kalau kita duk Jawi ni, orang panggil naik ke Mekah. Kita ni duk patak bombing ni berapa ni? Kita lah ni orang panggil Syarqi Asia. Apa makna Syarqi Asia? Kalau kita kira di dalam ilmu geografi, ilmu kajikan bombing, makna kita sekarang ni duduk di patak bumi. Bumi tu jangan pula gitu. Kata setengah ulama supa dengan badai, kata setengah ulama supa dengan telur. Lepas tu kita duduk patak bumi, dia panggil Syarqi Asia. Kemudian kalau kita jumpa dengan Arab, Arab tanya tak, min aina hadartum? Daripada mana kamu hadirnya? Daripada mana kamu hadir? Min aina hadartum? Daripada mana kamu hadir? Kita jawab hadarna ataupun hadartu min janub Thailandi. Kami hadir dan aku hadir daripada pihak selatan bagi negeri Malaysia. Kamu ada selatan negeri Malaysia, hudud Malaysia, yang sepadan dengan Malaysia. Sepadan dengan Malaysia. Kita duk patak ni, patu Mekah hak duk royak ni. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mana Masjidil Haram? Yang duduk tengah bumi. Dunia di tengah. Sebab tu di orang panggil Al-Ka'batul Musyarrafah ataupun dikata Baitullah. Ini yang duduk tengah bumi. Kalau dunia bulat ni mula contoh katanya, ha ni dunia. Ha ni kita duduk patak ni, Mekah duduk sini, duduk tengah ni, tengah jebur ni. Hak tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada tengah bumi ni. Ni dikatakan markazud dunia. Markaz dunia ataupun pusat dunia ialah duduk di Mekah. Kemudian pusat dunia ni dikatakan tempat Nabi ni, hak Allah Ta'ala menjalan permulaan bidayah, permulaan menjalan Nabi pada waktu nak malam. Hak kata subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Masjidil Haram ialah pusat dunia, duduk di tengah. Kalau kita orang kata naik Mekah, pada Mekah nak turun Mekah, mari jari sebab tu panggil turun, dia naik waktu Carwak dia tak naik pasal betul, itu dia naik pusing dah. Lepas tu Nabi naik dengan borok, dia tak nak tung baik tu. Dia tak nak terung baik tu. Dia tak nak apa betul baik tu. Dia pusing. Karena apa? Di Mekah sana tu orang panggil, sebab apa panggil Al-Ka'bah? Sebab apa panggil buku lali? Ha tengok. Kaabah orang panggil Kaabah merah. Sebab kita Al-Ka'bain lah kan. Oleh Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki kamu hingga sampai dua buku lali. Ka'bain, dua buku lali kamu. Ni buku lali kita nak basuh. Patu dunia ni ada buku dia. Mana buku dia? Yakni Kaabah tu buku dunia.
Kaabah tu dikatakan buku lali dunia ataupun buku Kaabah, yakni dunia jadi setumpuk naik sikit jadi buku tempat Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi daripada Makkah ataupun daripada Masjidil Haram mari kepada Masjidil Aqsa. Lepas tu kawan sejid Mekah saat itu Allahu Akbar, banyaknya syiar Allah, banyaknya tanda-tanda di atas kekuasaan Allah, banyaknya dalil-dalil di atas, tunjuk di atas kudrat Allah dan tunjuk di atas keesaan Allah. Allah Ta'ala sebut pada satu ayat tanah, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Ni tu saya sebut kan, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguh Safa dan Marwah itu setengah daripada tandaan-tandaan tunjuk di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidul Haram yang dikatakan masjid yang ada di situ dikatakan pusat dunia, dan pula masjid situ dikatakan tempat yang Allah Ta'ala permulaan jalan Nabi pada waktu malam, yang disangkut dengan kelimah, ditambah dengan kelimah di dalam Quran, asra bi abdihi, menjalan Allah dengan satu hamba yakni Nabi lailan daripada waktu malam, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Ini kita perhati ayat. Tuhan kecek bukan sia-sia ibu bapa. Tuhan kecek suruh kita fikir, Tuhan cakap suruh kita fikir, suruh kita renung. Allah Ta'ala tamat tak asra bi abdi laila minal Masjidil Haram. Lepas tu di Mekah tu Allahu Akbar, banyaknya tapi lah disayangnya ibu bapa dah. Nak pergi Mekah susah dah ni. Orang tak boleh pergi tu Allah doa banyaklah. Orang boleh pergi dah alhamdulillah. Sebab tu puak-puak habis pergi Mekah tu ya wasa nak pergi pula. Orang biasa pergi Mekah walaupun letih, walaupun penat, walaupun susah, walaupun panas di Masjidil Haram, tapi kelik masa ingat ke Mekah pula. Kerana Mekah ia tanah berkat. Sebab tu dia panggil tanah haram. Dikatakan tanah haram, yakni tanah yang ditegahkan oleh Allah. Kita nak buat perkara-perkara tak buat tu tak boleh. Siapa kita nak duit pakai kayu pun tak boleh. Nak ambil takar tanah di Mekah tak boleh. Ya ada seorang kita dia kata tanah berkat. Buat kita ni pergi ke Mekah. Pergi Mekah buat haji. Lepas pada buat haji tu, dia duduk di Mina dah kan, biasa puak-puak biasa pergi Mina. Puak-puak biasa pergi Mina tu, nyonya waktu pelak ke mana? Nyo ambil toko batu yang ada di Mina tu, klik boleh beg dia. Deh, aku warna klik toko batu Mekah, klik Jawi. Aku yak demo kata aku klik toko batu. Klik toko batu daripada Mekah klik ke Jawi tu Nyo kemaralah kampung Lemon tu. Hujan tak tunggu. Hujan tak tunggu, tak ada nak maya istisqa, tak ada nak semaya sunat minta hujan. Tak tunggu hujan. Maka tu email tanya kata, dalam kampung kita siapa dia kata ni? Dua klik barang-barang Mekah di tanah air ni. Dua klik toko-toko batu kan apa dia di tanah air ni. Maka ada seorang mengaku tak ambil tu email. Nyambil toko batu boleh beri dua klik jauh. Tak tunggu hujan sampai kesuk. Lepas pada tu kena hantar klik sana. Ada nak kata tanah reh. Apa tanah reh? Tanah reh ni Tuhan tegak. Kita nak tuik kayu lah tanah reh tak boleh. Nak bunuh binatang lah tanah reh tak boleh. Nak kecek benda tak sepatut pun tak boleh. Nak kata benda-benda tak bedah tak boleh. Nak kata apa orang pun tak boleh. Tak boleh belakang tu. Sepuh-puh pergi ngambur mana goyak. Sore tu dia biasa jadi tokek besar kok lah rumah ni. Suara pun sedap. Anu yang tahu Tuhan mula perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj ni daripada Masjidil Haram, tempat yang berkah, tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang mulia. Nah yang kata sini orang ada seorang lagi ngambur. Ya dah, dia mau tahu jalan molek ke? Ya. Aku jalan molek ke? Oi, dia kata lapis-lapis kumur ni jalan molek apa aku duduk Jawi. Aku ni orang lebih, aku ni orang Kedai, aku ni orang lebih ada duit banyak.
Dia moyak dia masuk sejid dino masuk molek lah. Kaki tu tak tubik tu duk tunggu di pintu. Ayo wak hagah dia. Wak bisa dia. Dah. Oh dia mau diklik mari duk di hotel, duk tempat tidur, siap dah sudah makan nasi pasya. Dia tak ada klik lagi pukul 10 malam. Tak klik lagi. Tahu gimana? Ni nak royak kata le tanah hari jangan buat sedap. Dah. Temo ni tunggu foto seh bakak tunggu tegan no pokku ni tak ada klik lagi ni. Ataupun tak yoh ni tak ada klik lagi ni. Do dalam dekat-dekat pukul 12 askar mari hantar. Mari hantar apa? Makan walasak berdiri lah. Dia makan walasak weh. Rata kau sejak mari nak pusing bi. Jalan-jalan tak sembuh. Ini nak royak kata di tanah hari ya Allah Subhanahu wa taala menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram. Ini salah satu tempat yang mulia, tempat yang suci. Maka apabila Nabi saat itu nak dok tawajuh, dan Isra ni makna Nabi tawajjuhu lailan ilal baitil maqdis. Makna Nabi itu menuju daripada permulaan daripada Masjidil Haram ila Baitul Maqdisi gi kepada Baitul Maqdis. Dah. Ngakam dia dah. Nabi tu naik apa dia? Yakni Nabi naik satu borok. Borok ni besar sikit daripada hema. Dah. Dia besar pada hema tapi dia tu halus sikit daripada baron. Dah. Maka borok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ini ialah borok yang telah naik oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Borok Nabi kita naik malam Isra dan Mi'raj ni borok yang sudah naik oleh nenek ataupun Khalilullah Nabi Ibrahim. Maka ketika Jibril nak pergi ikat borok banyak dalam syurga. Borok Nabi Ibrahim pun ada, borok Nabi itu pun ada. Semua setiap Nabi Allah Ta'ala jadikan borok-borok. Maka borok yang ingat Nabi kita naik malam Isra dan Mi'raj ialah borok Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila Nabi Ibrahim saat itu nak ingatkan borok saat ni, borok saat itu jadi buat payah, buat susah, dan tak memberi belakang, tak memberi piyah kepada Jibril. Maka Jibril kata, borok, aku nak ambil mung saat itu bukan nak orang biasa naik ni. Aku nak kepada Muhammad, dikatakan sekasih-kasih Allah dan selebih-lebih makhluk yang ada di atas bawah langit, di atas bumi ini, dialah nak naik engkau. Selepas itulah baru borok tuwi belakang dia kepada Nabi. Borok ni besar pada hema, halus daripada baral. Kama di borok hak Nabi kita naik ini ialah borok yang dinaikkan oleh Nabi Ibrahim, naik daripada plastik mari kepada Mekah. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saat itu sebab apa panggil Khalilullah? Tak panjang cerita dia dah. Panggil Khalilullah sebab Tuhan saat itu yang kata Ibrahim mewakilkanlah Siti Hajar tu kepada tempat orang tak ada. Kerana ketika ni hati Ibrahim tu duk bagi mak tua dengan mak muda. Dah, Siti Sarah mak tua, Siti Hajar mak muda. Dah. Ni dalim bini dua ni. Nak boleh kata apa kecil ni dua ni tiga ni. Gabung belakang tak buat tino lepas tak batu nak lipat-lipat. Dah. Ni nak ayat tepuk Nabi dah bini dua bini tiga weh. Dah. Bini tua Siti Sarah, bini muda Siti Hajar. Tapi hati Ibrahim tika ni orang panggil sudah pecah. Dia taruh kepada Hajar sikit. Dah. Kerana Hajar ni bini muda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak buatkan sifat kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Hajar. Allah Taala tahe Ibrahim mungkin letak kalau Hajar ni di tempat tok saat itu di padang pasir, tempat orang yang tak ada, manusia tak ada, tempat yang kering, yang kemarau, tak ada air, tak ada makan ni, mungkin tak situ. Dah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tak sewi Ibrahim tu ada kasih kepada yang lain daripada Allah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ambilkan Hajar, dia letak di Baitullah, letak di Makkahul Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah.
Ibrahim naik borak ni, borak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu naik tu. Deh, apabila Jibril dengan ibu Nabi kita naikkan borak, dia royak pakar-pakar tu. Royak reka-reka, panjang ni cerita ni. Kalau royak pernah 3 hari 3 malam je tak habis, tapi kita yak reka-reka. Kemudian apabila Nabi kita saat itu naikkan borak sekali ya gelebah, suk mata mana, perak suk mata mana, tengok nampak lagi pa kapal kita tengok gi kau jauh tak nampak dah weh. Tu dia panggil suk mata mana. Mandangnya kita tu suk dah, tak nampak dah di sana. Maka borak Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ni orang panggil ya gelebah sekali, ya terbang sekali, maka suklah mata mana. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naikkan borak sekali dengan Jibril, maka Jibril duduk pimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam pimpinkan borak. Jibril tu yang nak pakai borak kan? Jibril tak ada nak pakai borak, Jibril sayap beratus dah. Borak Nabi naik borak tu terbang lepas sekali suk mata mana. Pas Jibril kena pakai borak lagi. Tak, Jibril duk pegangkan borak tu. Kenapa Jibril pakai borak? Jibril ya sayap ya banyak dah. Sayap Jibril ni ratus sayap sekali lepas tu dunia ni sepak lepas mana. Kemudian apabila Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naikkan borak saat itu terbang cah kali. Suk mata mana. Cah supaya kalau kapal kokok misal wow, dari dulu. Suara sini tu ibu dulu sana. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik borak, apabila sapa di satu bombing orang panggil, bombing turbah ataupun ardun tayyibah ataupun ardun tayyibah, ardun tayyibah, maka Jibril kata, "Hei Muhammad, turun sini sekejap." Gapo ardun tayyibah? Yakni kena kepada bombing Al-Madinatul Munawwarah. Nabi saat itu turun mari borak, berhenti borak sekejap, maka Jibril kata, "Muhammad, mu turun sini." Turun semaya 2 rakaat, maka Nabi pun turun tamatkan borak dia. Maka Nabi pun nak semaya 2 rakaat semacam mana diarahkan oleh Jibril alaihi salam. Semaya 2 rakaat. Lepas pada semaya saat itu, Jibril pun tanyalah Nabi. Ia kata, "Hei Muhammad, mu tahu ke sini di mana?" Maka Jibril katanya, "Dah, sinilah mu nak tahu kata ardun tayyibah. Inilah bumi yang terbaik dan bumi ni juga engkau akan berhijrah mari ke sini pada masa lagi akan datang." Tapi sekarang hak berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Nabi tak ada hijrah lagi. Tapi belai-belai sambil-sambil duk jalan Nabi saat itu mari kepada Madinah, mari pada Mekah, mari turun di Ardun Tayyibah. Inilah Jibril kata bombing yang engkau nak berangkat dan berhijrah pada masa lagi akan datang. Semaya sudah situ siap, maka terbang pula borak gelebah di pula. Gelebah ke sapa pada Madian, sapa kepada tempat Nabi Isa. Nabi Isa saat itu dilahirkan oleh Siti Maryam. Apa itu turun situ semaya 2 rakaat apa itu ini. Maka Jibril pun apabila Nabi sudah semaya, maka Jibril tanyalah kata, "Ya Muhammad, mu tahu ke sini tu apa dia?" Maka Nabi kata, "La, aku tak tahu ya Jibril." Nak tahu mana Nabi duduk Mekah. Lepas tu Mekah nak mari Madinah berapa ratus kilo ibu apa? 450 kilo. Lepas tu duduk Mekah nak mari Khaybar berapa ratus kilo? Yakni 120 kilo. Lepas duduk Khaybar nak mari kepada Madian berapa ratus kilo pula? Jauh perjalanan ni. Kalau kita fikir dengan akal, kalau kita fikir dengan fikiran kita, dengan akal kita tak maktu. Dalam masa semalam ni, jalan siapa kepada daripada Mekah, mari pada Madinah, mari kepada masalah lalu ke Khaybar, lalu ke Madian, mari masuk mari kepada Baitul Maqdis, perjalanan beribu-ribu kilo. Ribu kilo kalau kita nak kereta bah kita ni, berapa belah jam nak sampai Pakar? 13 jam kalau bah. Kalau kereta pokok hujan nak pakai 24 jam. Buat nak berhenti ajak dah.
Kalau kereta bas terik 13 je, pergi Mekah dengan Baru ni sampai 24 je. Kereta bas 24 je sampai Bakok lek kiri. Kan? Terus terik beli barang, mau naik tak kereta. Terus terik masuk kencing dah, beli barang nak tak kereta. Nak terik turun nak kali pak hujat tu beli barang suk jalan. Oi, duit banyak. Pada tanya mokcik mokcik dengan mokcik ni. Kak uwe dengan makan dengan mokcik dia ni. Buat duit sendiri nak tak kereta ni. Yang beli semua. Mek seleret di Nibong ni, mek di jalan pergi suk Bakok tak ada berhenti. Berhenti turun Jamil, turun Tandas, beli barang. Turun pula pasal nak kecil berhenti depa pun. Berhenti naik buat ya sejabi. Turun pula sejabi, tak tahulah kan. Lepas tu penuh barang je aja nak duduk tak leh. Ni royak katanya, masalah kita kata orang panggil, Nabi kita berjalan tu kira marinya beribu kilo. Amo biasa nak kata bah, nak pergi ke Mekah, masa duduk di Syam dulu, kita duduk di Syria, nak pergi ke Mekah tu, kita duduk di Syria, lakah pada Jordan, pada Urdun tu. Nak kata bah di Syria, lepas tu masuk di pada Jordan tu 3 jam, 3 kupak sampai pada Jordan. Lepas tu duduk dalam Jordan, dalam Urdun saja tu lah kata bah tu 9 jam. 9 jam ni yang sampai di kawasan orang panggil Tabuk tu. Hujung bagi Urdun Suk, orang panggil sepenggal Urdun nak masuk ke Tabuk tu, situ 9 jam. Lepas tu duduk di Tabuk lebih kurang dalam pukul 1, pukul 2 malam dia duduk situ pukul 4. Lepas tu duduk situ pukul 4 tu nak sampai Madinah tu, nak pakai masa ambil pukul 4 pagi, pukul 1 tengah hari baru sampai Madinah. Tu kata Pak. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan borak daripada malam Isra' ni. Nabi berjalan daripada Kota Mekah, mari pada Madinah, lalu ke Madinah, lalu ke Madian, mari sampai kepada Sidratka Baitul Maqdis. Apabila sampai Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata jumhur daripada ulamanya, Nabi kita saat ni berjalan naik kepada Isra' dan Mi'raj kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala menjalan Nabi pada waktu malam ni dengan roh ke, dalam ngiga ke, dalam mimpi ke, dalam apa? Ni duk khilaf ulama. Khilaf ulama katanya, setengah ulama kata Nabi kita Tuhan menjalan pada waktu malam ni di dalam mimpi. Kata setengahnya dia dengan roh saja. Kata setengah dengan mimpi. Tapi perkataan daripada jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, yakni Nabi kita berjalan Isra' dan Mi'raj daripada Makkah al-Mukarramah mari pada Baitul Maqdis, yakni bijismihi asy-syarif, yakni dengan tubuh badan Nabi hak sunguti. Nabi jangan mana tak Nabi naik borak kali Jibril ni dalam tiga sedar, dalam tiga yaqazah, dalam tiga khabar, bukan dalam tiga tidur, bukan dalam tiga mimpi, yakni fil yaqazah, di dalam tiga Nabi itu sedar, Nabi itu khabar. Kemudian dalam perjalanan Nabi Isra' dan Mi'raj ni, apabila Nabi itu kata ulama nyop jalan ni saat itu daripada beribu-ribu kilo daripada Makkah mari kepada Al-Madinatul Munawwarah, mari pada Baitul Maqdis, kama disapa di situnya dan Allah Subhanahu wa taala apabila Jibril saat itu dah terbang dengan borak sekali dengan Nabi lakahkan Madinah, lepas tu mari kepada Baitul Maqdis sampai di Sakhra. Kita ayat pakar-pakar. Maka berdalil dengan kata Mi'raj. Mana Mi'raj? Yakni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Isra' itulah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Kemudian apabila Nabi saat itu Isra berjalan ni waktu malam kita wayak dah. Hak Nabi jalan waktu malam, lepas daripada tu tak boleh kita nak ingkar dah. Siapa dia ingkar Isra, fa huwa kafirun. Orang ni tak boleh jadi Nabi nak Isra Mi'raj, kufulah orang tu. Kenapa ulama kata siapa dia ingkar? Man angkaral Isra, siapa yang ingkarkan akan masalah Isra, fa huwa kafirun, maka ia seorang itu jadi kafir. Kenapa? Bisarahati an-nasi, kerana sarahnya oleh nah daripada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Asra nyata-nyata tu, asra terang-terang tu, asra nasnya yang nyata daripada Allah. Kata Nabi itu Allah Ta'ala menjalankan waktu malam subuh. Siapa dia ingkar Isra, maka kafir. Dan siapa yang ingkarkan Mi'raj, fa huwa fasikun, maka orang itu dikatakan jadi apa dia? Yakni jadi fasik. Jadi fasik, jadi apa? Dosa besar, hijau dosa besar. Kemudian dia katanya wa ammal Mi'raj, dan adapun Mi'raj. Apa Mi'raj? Daripada araja ya'riju. Araja ya'riju ataupun araja ya'ruju. Araja ni makna naik. Naik apa? Naik Nabi daripada bumi nak naik ke langit. Atau araja, uruj ataupun Mi'raj. Kemudian Mi'raj tempat Nabi naik tu, alat naiknya ialah naik dengan borak. Tempat permulaan Mi'raj ialah daripada batu Sakhra, yakni dikata Baitul Maqdis. Mulai apa? Amo nak kupas sekali lagi. Isra permulaan daripada Masjidul Haram gisapa kepada Baitul Maqdis, itu dikatakan Al-Isra. Permulaan bidayahnya daripada minal Masjidil Haram, gisunya jatuh di Baitul Maqdis. Lepas tu kita nak pergi pada Al-Mi'raj, yakni Nabi mula-mula start nak naik ke langit tu. Apa dia Al-Mi'raj? Faqad warada fi sahih sunnah, maka sesungguh warid di dalam hadisnya dan sesahih hadis, wa asahhu ahadithihi ma rawahu syaikhan, dan sesahih hadis yang dicerita akan dia oleh dua imam syaikhan, yakni oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada lagi pula yang menakal akan dia oleh Al-Imam Qadi, ia di dalam kitab Syifat dia daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni yang warid daripada Sayyidina Anas, dan hadis ni sesahih yang diriwayatkan oleh dua imam syaikhan. Jadi kalau kita kira mari perkataan yang sahih, hak nombor satu sekali, hak yang betul sekali ialah Al-Quranul Karim. Dan kalah hak paling cuci, kalah hak paling bersih, kalah hak paling sahih, kalah hak paling betul ialah kalamullah, ialah Al-Quranul Karim. Dan kalah yang nombor dua selepas daripada Al-Quran ialah dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis sahih-sahih yang meriwayat oleh dua syekh, yakni oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitabnya Nabi katana ataitul bil buraqi wa huwa dabbatun fawqal himar wa dunal baghal yad'u hafira fi fizahu yad'u hafirahu inda muntaha tarfi. Nabi kata telah datang oleh aku dengan satu bara. Jadi ketika aku berjalan daripada Masjidil Haram mari kepada Baitul Maqdis, Nabi kata aku datang dengan bara, aku mari dengan bara lah. Kemudian bara ni wa huwa dabbatun, ialah satu binatang fawqal himar, besar lepas pada himar. Himar bisa tengok himar. Himar kalau mau kita supaya dengan kuda padi. Kuda padi. Kalau kita tengok nari Arab tu dia pergi hemah, lepas tu dia buat kereta tayar di belakang.
Pas kereta tayar atas belakang kereta tu ada dengan ulai, ada dengan terung masai, ada dengan wati mubate, ada dengan bawai besar, ada dengan bawai merah. Arak saat itu yang ambil hemah tu ikat buat kereta hemah. Dah. Kalau tengah-tengah hari kita duduk nari arak di kampung-kampung, dia panggil, ya khoya, bandura. Hemah dah. Kereta hemah masuk ke tengah kampung, jual pergi tengah masa timur batal. Lepas tu borok ni dia besar sikit pada hemah, dia kecil sikit daripada baran. Baran ni bukan kuda, tapi orang panggil benih yang dicampur kuda dengan hemah tu orang panggil baran. Kemudian borok hak Nabi datang daripada Al-Masjidul Haram mari pada Baitul Maqdis, ialah dia tu besar sikit daripada hemah dan kecil sikit daripada barang. Tu Nabi kata ataitul bil buraqi wa huwa dabbatun fawqal himar. Lagi pula dia tu ada wadunal bawal dah. Kama dia letakkan kuku dia di sisi kesudahan bagi tepinya. Ayat kuku dia dah. Qal dan kata Nabi nya faraqibtuhu hatta ataitul baital maqdis. Aku naik dia, duk terbang satu kali terbang, suk mata mandai, sekali dia gelebah. Lepas pada tu aku pergi sapa pada Baitul Maqdis. Nabi kata, lepas tu aku tamat akan Baitul Maqdis. Tamatkan borak di gawa bil halqati allati tarbatu biha al anbiya, yang ditamatkan dengan batu halqah sani oleh para nabi. Mula-mula tu Nabi sapa Baitul Maqdis, Nabi tak saya tamat. Borok dia teh. Nabi tak saya tambah borok dia. Jibril kata, "Hei Muhammad, mutamatlah borok engkau." Nabi kata, "Tak apa, tawakkul ala Allah lah. Serah ke Tuhan." Nabi pun sedap ke? Jibril kata, "Mutamatlah Muhammad." Kemudian Nabi kata, "Tak apa, aku tawakal ke Tuhan. Aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudiannya Jibril kata, "Hei Muhammad, engkau nak tawakul pun, engkau nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau kena buat juga asbab tawakul. Supaya kita itu rumah tak kunci, duit ada dalam rumah, kakak mah pun ada. Dia mau kata kunci di dalam pintu. Tak apa kawan tawakal tu Tawakul tu tawakul takut tu klik masjid tagi ke, klik sejid tagi habis dicing tu asal apa? Tawakul tu orang panggil tak kena ngajalan. Supporting lah. Orang panggil we api ke budak we bisa tawakal tu tak kena tagi. Di mana kata nak tawakul pun kita saat ni tu kena buat kena dengan asbab tepat dia tu. Kita nak tawakul, kita kena buat asbab tawakul. Supaya kita saat ni tu nak jagakan barang kita kena kunci, kena boleh tusik, kena boleh mari dah kan. Baru kita boleh serah kepada Allah. Lepas tu nak jadi lagi, nak berlaku lagi, pintu kunci dah, tusik pun katut dah. Lepas tu dia mau kaca redah lagi, hak tu serah pada Allah Ta'ala. Nak buat apa perkara nak tawakul, kena buatlah asbab supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak tawakul. Jibril kata mu kena buatlah asbab apa? Mu kena tamat dulu borok untuk Muhammad di batu sana. Baru Nabi simpai ambil tali, dia tamat di sakhrah. Apa sakhrah? Yakni batu. Learning tu buat tengok ibu apa. Orang Yahudi dia tukar semaya dia. Orang Yahudi dulu semaya pun kita ada rokok, ada sujud. Semaya pun kita ada ke tak ada rokok? Kalau tak ada rokok semaya sah tak? Ada yang mata semaya tak ada rokok. Tak ada rokok maka tak sah. Ya rokok kalau pun ada nyata rokok ya kodani sujud ya kena tenuk lagi dah kan. Kalau dia asal pok Yahudi ya semaya macam kita, ada dengan rokok, ada dengan kie, ada dengan sujud. Tapi sekarang learning for Yahudi, dia tak semaya dah. Dia ada buat kitab, dia buat lagu tu, duduk tepi batu Nabi tambahkan borak. Hak pakai subaite dah. Tengok tak? Cuba kita tengok dalam YouTube. Ataupun kita tengok di dalam ketika hak di Palestin ataupun di Israel. Maka dia dapat batu Pak Nabi tambah borak tu. Ada di pagar di apa? Jidar tu. Pagar situ tu orang panggil
batu itulah ditamakkan borak-borak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula borak-borak Nabi-Nabi dulu apabila mari di Baitul Maqdis, maka tambak di situlah. Kan panggil bil halqati allati tarbatu biha al anbiya. Halqah tu juga akan ditamak oleh para nabi lah. Lepas tu juga kita tengok pak Yahudi anak, dia pakai kitab ya, dia kitab Taurat dia buat gitu. Ada apalah gitu. Maya ya lah ni dah. Tu semaya for you, dan ini semaya bagi orang-orang Yahudi wala gitu. Dah dia pakai kitab yang angguk pala tu semaya ya dah tu. Tu isyarat semaya dia. Makna kata dia mana dia tabdilkan, dia mempalingkan, dia mengubahkan, dia menukarkan Taurat dia yang asal semaya dia semacam kita ada rokok, ada sujud, tapi sekarang lah ni dia palingkan semaya, tak ada sujud, tak ada rokok, cuma dia pakai kitab yang angguk pala. Ini semaya dia sekarang. Lepas tu Pak Italah ni ada orang tukar biasa semaya, biasa tak ada rokok, tak ada sujud. Pak Italah ni tukar ke Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mula ada semaya tu punya tai dah, terosak tepi dah. Tukar kau Pak Italah ni bang. Orang palpas semaya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Awirik lah sikit Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lah ni dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kadang-kadang tak ada dah. Biar maya dia tengok telefon dah. Biar dia tu hari ni. Biar dia hantar mesej ni. Biar hantar live hari ni. Oh, pas nak berkat ku anak ibu apa deh. Biar semaya telefon tak tepi. Tak tepi. Siapa ya nak beri berkat, buku berkat ni ya bukan tak payah. Patut ya bukannya mudah. Lepas tu buku amalan Tuhan nak terima, dia bukan tak payah bukannya mudah. Baik mana ni? Banyaklah folk imam hamba tu, dia tak apa-apa. Allah, hamba berdoa cekak-cekak roh anak hamba ni, minggu lepas hamba ni puas besen ni. Banyak besen ni, besen mana? Besen hak ni, besen orang panggil jalan, orang panggil duk tak pagar. Pehel duk tak pagar. Pesing waktu tak tika tu, waktu tak utuh. Masa orang tidur, ya tak tidur. Masa orang tak tidur, ya tidur. Ni pok cuk ni hak girama. Perak ni. Malam orang tidur, dia cari makan. Malam dia tengah orang cari makan, dia tidur. Sangat telah lawa. Cuk baik ning hak ramai ji mombo minggu lepas ni. Ada satu budak tu mai belakang. Dan masa cerita sikit tu yang ngantuk. Tak lekak gitu kau senasta, kau senang bak kurak, senang bak gatal kan. Sedia dah. Ada yang ngantuk sikit. Jadi ada satu orang hidup puju yang mau panggil 15 orang masuk dalam bilik. Lepas tu ada seorang hak tua, ada tua tu dia ketak kecek buat dah. Setengah orang tua saat ni tu kecek tak putih buat dah. Setengah tu nak beranak buat dah. Dia mahu nak beranak sebab mau naik pep sada, nak pergi beranak mau apa. Ada kok apa-apa di tu bidang. Nah setengah tu duk bocor duk ketak ketak pal. Pada tepi ni nak beranak. Masuk start. Beranak tak? Allah pasal nak beranak. Nak beranak oi. Atau beranak tak apa-apa jadi terbidang lah. Kau bawa disambung tak apa nak demo. Ni pada tepi ni nak beranak. Kalau kue demo buat tu nak jadi beranak. Perlu kucing start tu lah semua. Perlu nak kau kucing. Beranak nak beranak tak apa kita di terbidang ni. Tak tanya beranak oleh weh. Suruh beranak tak beranak. Lepas tu kecek mari rupa orang tua. Sianya ke budak ni. Sianya budak. Sia kita tolong ada sia ke? Beranak mak tak tolong. Tolong cekak dah lah. Bawa tolong lah dia sia ke dia. Beranak boleh jadilah ni. Aku benci. Hak rupa lain ada. Aku benci ke budak ni. Janguk doa dia. Janguk pun tak boleh juga weh. Janguk doa tak boleh juga. Orang murid juga janguk. Sebab tu buat bakar kering tu slow sikit deh. Slow sikit.
dah. Orang murid juga jangan berdoa ni weh. Buku jangan berdoa tak boleh tengok. Moci-moci dia hak bawa bakar keringannya slow, hak bakar 3 kali ni slow, turun 2 kali. Dah, lepas tu lagi hak duk pucu sore lagi tu, duk ketak kepala ya. Tak ada ben. Jadi ben ano ben ni? Ben yang biasa ano? Ya kata mo ni terang laku apa? Habis ketung tak ketung, batuk tak batuk, buat gila tak buat gila, capu tak tahu tepo lah. Yo ya diri, hamba tak ada tanya apa yang di ben ano mai apa ni? Ya tak tahu apa hidup rasa tahu tak apa di panah pedih menyocok dari diri, tak tahu nak goyak, tahu nak rasa. Apa tahu nak ni sebab apa jadi pet ni? Tak tahu. Inilah Tuhan nak azab di dalam dunia. Belum daripada Allah Ta'ala nak azab suwati di akhirat. Di hari ini Allah Ta'ala nak ibai rasa belah-belah, panah, pedih, sakit azab Allah Ta'ala. Belum di dalam akhirat Tuhan nak rasa belah-belah tadinya. Ini orang panggil azabun fid dunia, azab di dalam dunia. Lagi pula wa khizyun fid dunia, dan kehinaan di dalam dunia. Dan satu lagi azab di akhirat. Pahpen yang sanggup benar. Ben nak bertaubat dengan Allah. Kalau ben bertaubat dengan Allah, ben menangis dengan Allah, ben teriak dengan Allah, ben tak serah benda-benda mabuk ni, ben tak serah benda-benda besining, ben teriak dengan Allah. Hak tu kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman kepada Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, dan kamu kembali kepada Allah sebagai kembali yang suci, taubat yang bersih, taubat yang nasuha. Kita royak dia lagu tu. Baik klik masuk sejik tu. Klik masuk sejik, taubat dengan Allah, bersih diri dengan Allah, teriak dengan Allah. Belum daripada apa yang nak teriak di dalam kubur. Baik klik teriak belah-belah, taubat belah-belah. Mudah-mudahan air mata yang titik di atas dunia ini haramun alai, diharam di atas kau annar, oleh api neraka. Teriak belah-belah dah hari ini. Belum Allah Ta'ala nak jemput engkau dan nak jemput kamu kembali kepada Allah. Teriak belah-belah, menangis belah-belah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tak teriak dah dalam kubur. Kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kata mana? Rabbana absarna, hei Tuhan kami nampak dah. Kami nampak ya Allah dalam kubur ni, dengan cekingnya, dengan ular berapinya, dengan ceking cedungnya, dengan patung oleh ular ya Allah. Rabbana absarna, hei Tuhan kami nampak dah dalam kubur ya Allah. Wa sami'na, dan kami dengar dah tak dunia tunggu doa kami. Farji'na na'mal salihan, maka wa kembalilah kami kepada dunia. Kami nak beramal sebagai amalan soleh. Kami yakin pada apa lagi buat apa, dia tak nak masuk dalam mulut kata ada berguna lah. Teriak tu baik air darah, teriak tu baik air dano, teriak tu baik air nano, teriak tu baik air dano, tu baik air daging. Tak ada beda sikit ambuk dah. Nak mikir-mikir lah ni ha. Nak buat amal lah ni. Nak semaya lah ni. Nak tinggal benda tak boleh tinggal lah ni. Tak usah nanti kata kita dekat nak mati, baru nak kembali, baru kita nak tinggal benda tak boleh. Tak usah. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita klik kepada kisah kita Isra dan Mi'raj. Maka Nabi kata aku datang dengan borak. Maka siapa di Baitul Maqdis, Nabi kita masuk pergi kepada Masjidul Maqdis, Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa duduk di mana? Yang duduk di Palestin sekarang lah ni. Nah, yang dikatakan di Palestin. Nah, Palestin ni yang dekat dengan Jordan. Kita tengok sana. Kalau kita duduk di Jordan tu ya Bahrul Mayyit, laut mati. Hamba biasa pergi laut mati. Laut mati tahu tak laut mati? Laut tempat Jibril cokeh bumi kauluk tu. Cokeh kauluk, bumi kauluk, duk lewat sama-sama jatuh. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Jibril cokeh bumi situ, naik ke langit hijau tu gemah turun.
Bahrul Mayyit tu kalau kita tengok lan itu, laut tu ikan sekor tak hidup. Pakai kayu sepokok tak hidup. Kerana sangat-sangat masih. Kalau kita kena air masuk dalam mata, sangat-sangat pedih. Sebab tu kena basuh selalu. Lepas tu lek sana Bahrul Mayyit, lek sana tu Israel. Sebab tu jalan kalau kita duk ordong tu, dia tulis ni mamnu'ul murur. Tegah lalu. Sebab jalan ni nak pergi kepada Palestin, kepada Israel. Dia kata mamnu'ul murur. Dia tegah kita nak lalu. Kalau lek sana tu dah Israel, lek sana nu lagi Palestin. Maka tempat Nabi kita Isra dan Mi'raj di sejid tu, sejid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni bukan kita nampak supaya pocok jadi kah tu. Hak tu bukan Masjidul Aqsa. Hak tu namanya Babus Sakhrah, ataupun dikata situ tu orang panggil apa? Musalla Sakhrah, ataupun tempat semaya ataupun orang panggil As-Sakhrah, batu hak nak turun Nabi nak ke langit. Ibu bapa kena kita tengoklah gambar. Mau nak wayak pun payah juga. Mana Masjidul Aqsa, mananya As-Sakhrah. Ya masjid kita duk tengok nampak kuning, nampak warna kuning, warna mutong tu. Ya hak tu sebenar tu ya bukan Masjidul Aqsa. Hak tu dia panggil batu nak turun Nabi nak ke langit. Selepas daripada Nabi masuk semaya di dalam Masjidul Aqsa, maka semua daripada arwahul anbiya wal mursalin duk laki Nabi waktu Isya, Nabi semaya Isya di masjid apa? Baitul Maqdisi. Maka apabila Nabi itu jadi imam, maka semua daripada para Nabi dan para anbiya duk laki Nabi jadi makmum. Maka ketika nak yak katanya Nabi kita ni orang mulia, orang yang dihormati oleh Allah, setara batu nak turun Nabi naik langit. Nabi kita kalau kita kira mari dia tu, kalau kira mari dengan tu ada siapa dia dulu. Kalau kita kira kata Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dulu nisbah jisman, nisbah jisim tubuh badan tu ada jadi dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kira masalah cahaya, nur Nabi kita dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi kita jadi dulu daripada nur Nabi Adam. Kenapa? Dalil di mana? Pencemen mana? Kata nur Nabi kita dia jadi sebelum daripada nur Nabi Adam. Nur Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita tengok ketika Nabi Adam nak nikah kata Allah. Dah. Tu ada yang kata Hawa nak nikah mari sana itu. Apabila beda nak pergi Hawa duduk dalam syurga ya kesi. Ada sedak cakap dah duduk dalam syurga. Tak timah berkilat-kilat. Dah cia cahaya bersinar warna, cerah cerah jilau. Wow, cerah. Sedap ikut nak po, ikut nak. Perlu gapo ikutnya hajat, ikutnya sila mari berlaku. Tapi satu ketika Allah Ta'ala tahu kata tu ada tu kesik. Allah Ta'ala cabut tulang rusuk sebelah kiri ni. Sebab tu jatuh bagi isteri tengok. Tulang rusuk kiri belah atas su ni tak ada seputong dah. Lepas tulang rusuk sebelah atas su dia belok. Dia belok. Lepas tu dia dekat dengan takati. Hak Allah Ta'ala cabutkan masalah tulang rusuk daripada ada ni. Cabut serah tu giwak manggil tu Hawa. Sebab tu dia jatuh dengan tino kat leki dia saya. Dia saya. Lepas tu mana katanya apabila jadi tahu tu ada nak pergi Hawa. Tu dia kata malaikat hai kalau tak ada nikah lagi. Ada dengan Hawa tu dah syurga kena menikah. Apa itu Allah ni tak mau nikah. Dah. Tu ada dengan Hawa nikah. Bila nak nikah sana ni dia kena pakai raja. Raja. Pakai masalahnya mah kahwin. Kena pakai mah kahwin, mahrul misil. Kalau dia mah kahwin bagi ada dengan Hawa, ialah kena selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak kata masa ni Nabi kita jasad tak ada lagi.
jisim tak ada lagi, tapi nur Nabi itu sedang ada. Kemudian apabila Nabi kita tu sudah semaya siap dah saat itu dah, nak naiklah ke langit dengan Jibril. Apabila Nabi kita nak naik ke langit saat itu, satu toko batu besar juga, atau dia panggil as-sakhrah, bahasa Arab panggil as-sakhrah, tempat tamat unta dan borok Nabi nama Al-Halqah, yakni jidar yang ada di benak masjid di kawasan Masjidul Aqsa. Orang panggil tempat halqah ni tempat apa? Tempat nyangkut untuk sakutkan borok-borok bagi segala para Nabi. Maka apabila Nabi kita nak naik ke langit dengan Jibril, maka toko batu satu toko nak turun Nabi. Tengok ibu bapa, batu tak ada akar, batu tak ada fikiran, batu tak ada mata, batu tak ada telinga, tapi nak ayat kata setara Nabi itu dia nak turun. Dan kerana kemuliaan Nabi dia nak turun. Sahabat Nabi ini dikatakan orang semulia-mulia manusia. Sebab itulah dikata di dalam satu syair kata, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Wa afdalul khalqi alal itlaqi, dan selebih-lebih makhluk di atas jalan itlaq. Kita tak ada padu dengan Jibril, tak padu dengan situ sini, tak padu dengan Kaabah. Semua makhluk Allah, orang yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan selebih-lebih umat dan selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas penciptaan Allah dan kejadian Allah. Kemudian apabila Nabi terlebih setara toko batu yang tak ada akar, yang tidak ada fikiran, yang tidak mempunyai hati, nak turun Nabi naik. Dah, turun naik. Tinggi juga ni. Orang panggil sekunjung lebih. Kalau misalnya satu tu dah ke batu naik, turun naik. Apabila batu turun naik sampai sekerat, Jibril kata, hei batu, memberhenti sini, memberhenti sini. Apabila batu saat itu Jibril lagi kata batu tu turunlah kami naik ke langit, maka batu pun berhenti situ. Apabila berhenti situ saat itu, ketika Nabi permulaan nak naik kepada langit, nak naik pada langit yang pertama, dia kata langit sama dunia. Dan apabila nak naik kepada langit yang pertama, batu nak turun setara batu, tak ada akal, tak ada fikiran, tak ada mempunyai hati. Nak turun juga orang semulia-mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun nak sampai sekat, Jibril tahu berhenti sini batu. Berhenti dia tergantung di tengah udara. Kata dia daripada ulama, apabila satu hari orang para peneliti batu tu tinggi juga dah. Naik tu Nabi duduk di tengah udara. Duduk tengah udara. Apabila duduk tengah udara, ada satu orang tino yang lalu mari tepi tu dah. Kita tengok toko batu, orang tino hamil, orang tino berusaha. Lalu pergi bawah toko batu saat itu, dan kejut tengok batu duduk tak kepala. Maka kejut situ, maka beranak jatuh anak situ, gugur anak selalu. Sebab kejutnya toko batu duduk tak kepala. Lepas tu tempat toko batu yang tergantung turun Nabi ialah di Baitul Maqdis. Lepas tu kali kita tengok di Taif lagi dia panggil Masjidul Qom. Tahu tak Masjidul Qom di Taif? Amagi tahun tu Masjidul Qom ni batu tergantung juga. Batu yang digantung tengah udara ni tak tinggi. Adapun batu yang nak turun Nabi naik ke langit ni dia tinggi sikit. Adapun di Masjidul Qom, orang Yahudi duduk di atas bukit, golek batu nak membinasakan Nabi, nak membunuhkan Nabi. Apabila turun mari dekat nak tipu Nabi, maka malaikat Jibril kita maka batu saat itu dia panggil dia tergantung. Sebab tu apabila Nabi saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nak naik kepada langit sana, kemudian summa dakhaltul masjidah fa sallaitu rak'atain, maka semaya Nabi fihi di dalam Masjidul Aqsa 2 rakaat. Thumma kharajtu, kama dia keluar fa atani, maka buat datangkan aku, Nabi kata, oleh Jibril bi ina'in, dengan satu bekas. Kama dia ina' saat itu daripada araq min khamrin, lagi pula wa ina'in min labanin,
ada inaksan itu bekas tu daripada arak. Dan pula inaksan itu bekasnya daripada laban. Faham ni? Jadi Nabi itu masuk dalam Masjidul Haram, lepas dalam Masjidul Aqsa, lepas pada tu Nabi semaya 2 rakaat, lepas pada semaya situ saat itu dah, maka sebelah Nabi itu adalah daripada ruh-ruh para Nabi. Maka waktu bik di situnya oleh Jibril daripada 2 makhluk. Makhluk yang pertama daripada arak, dan makhluk yang 2 daripada susu masak. Laban tu susu masak. Ya orang Arab yang berakhir susu masak nah. Laban dengan halib dia lain. Kalau orang duduk negeri Arab, dia boleh tahu dah manakah laban, manakah susu masak, manakah laban, manakah halib. Amun duduk negeri Arab, duduk kampung tu, dia Arab tak pagi-pagi dia pergi di penat, dia kopek kena bagi kambing dia perah, boleh berhenti. Dia perah, dia boleh berhenti. Lepas tu dia klik masuk. Kalau dia masuk, dia pusaka sikit. Hak tu dia panggil al-halib. Yang tu dia panggil al-halib. Ada pun susu masak ni, dia perah susu ni, dia tak ada buh dah. Masalah dia masuk nak tengah puyuk besar, besar. Lepas tu dia tubuh jadi jumnah. Jadi apa orang panggil jadi tego je lah lakar tu. Tu orang panggil daripada susu masak. Maka ketika Nabi selepas Nabi saat itu sudah semaya daripada Masjidul Aqsa, maka Jibril waktu bik 2 makhluk, 2 bekas daripada setamanya daripada arak, dan yang 2 daripada susu masak. Maka Nabi fakhtartul labana. Nabi pun memilih ambil sebelah balik susu. Susu masak. Faqala Jibril ikhtartal fitrata. Ya Muhammad, engkau pilih tiga ni, yakni engkau pilih masalah kesucian dan kebersihan. Sekira kalau engkau tu tak pilih, engkau pergi pilih sebelah balik arak, minum arak, nescaya umat engkau tu akan sesatlah, akan jahannamlah, akan sesat habis. Ini mujur kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril Allah akan 2 makhluk daripada arak, 1 makhluk daripada susu masak, 1 makhluk. Maka Nabi kita pilih sebelah balik susu, maka Nabi kita minum. Maka Jibril kata, alhamdulillah ya Muhammad, engkau pilih al-fitrah, yakni pilih kesucian dan kebersihan. Sekira kalau engkau pergi pilih sebelah balik arak, pergi minum sebelah balik arak, nescaya umat engkau itu akan jadi sesat, sangat sesat habis. Ni setara Nabi kita pilih sebelah balik susu masak ni pun, sebelah balik laban ni pun dah umat tu sesat pergi diri dah. Umat sesat pergi diri bapak tengok dia hari lala ni. Ni kita kena berdoa banyak dah dekat Ramadan dah ni, takut nak mari pula wabak politik ni. Buat kita kena berdoa banyak-banyak. Kerana akhir zaman ni kita tak tahu dah nak jadi ke mana ibu apa. Nak royak kata nak seni, nak sedap apa dulu, ya tak boleh jadi dah. Ya dunia tu sudah orang panggil, sudah rusak, lepas tu sudah tua, sudah sayuk, sudah nyanyuk. Lepas tu orang panggil orang tua ni tak sakit situ, ya sakit sini. Tak sakit lutut, ya sakit di kaki. Tak sakit di kaki, sakit di perut. Tak sakit di perut, lemah pinggir. Gitulah orang tua. Dunia ni seolah kata akhir sangat dah, hujung sangat dah. Lepas tu kalau kita tak mikir lagi kan beratlah. Apa tu? Dan Nabi kita selepas daripada pilihkan laban, maka Nabi kita naik kepada langit yang pertama. Maka membukalah Jibril. Maka Jibril itu nak bukakan pintu langit. Maka dikata pada Jibril, man anta, siapa engkau ni? Maka Jibril jawab kata, Jibril, ana Jibril. Kil wa man ma'ak, siapa yang anda serta engkau? Jibril ketuk pintu langit kan. Pintu langit asal buka habis berapa? Buka habis. Seluruh buka habis. Tapi sekat daripada bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala katuk pintu langit. Dulu pintu langit boleh naik belakang ni. Tapi apabila di bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala buka mana yang pintu langit? Buka di Baitullah saja ya. Buka di Al-Ka'batul Musyarrafah, situ ya buka pintu langit. Tempat-tempat lain Allah Taala katuk beda dia hari ni. Sekat daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kenapa boleh Allah Taala katuk? Kenapa fok jin, fok setan ni ia berkalut sangat ketika nak hujan, dia berebut-rebut nak naik
langit. Ya nak naik apa ke langit? Ya nak naik tengok perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara yang nak terjadi di atas dunia, hak yang duk tertulis di Lauhil Mahfuz. Ni pok tu nujung duk sabar ni. Ni pok tu nujung duk sabar. Patu kita duk royak semua dah hidup sabar. Sebab tu dia kata bukan apa ni. Kadang-kadang tu umur tak tahu ni payah sabar ngaji. Cuba mu nak tengok di Lauhil Mahfuz tak? Cuba mungkin tengok model tu tak? Ya jing dia boleh terbaik. Dia boleh terbaik cang selalu dah. Dia boleh pergi dengan cepat. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu, tapi tok bomo hak tok nujung tu dia tahu sebab dia duk sahabat dengan jin. Maka jin dia terbaik nak kita tengok di Lauhil Mahfuz. Pada masa sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu langit sedang terbuka. Tapi apabila dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu langit dikatuk. Sebab tu Jibril naik kepada langit, Jibril ketuk pintu langit, kau dakul ba. Kama dia malaikat tu jaga langit tak? Man anta, min anta, siapa engkau? Jibril jawab tak, ana Jibril alaihi salam, aku Jibril. Lepas tu malaikat di langit pertama sama dunia tanya, wa man ma'aka, siapa serta engkau hai Jibril? Maka Jibril jawab katanya, ialah kena pada qala Muhammad, ialah kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibangkitkan Nabi pada langit yang pertama. Kemudian Nabi pun kata, qad bu'isa ilai, sesungguh dibangkit kepada aku, maka dibukakan bagi kami dan Jibril, dan akan pintu langit. Maka malaikat tu jaga pintu langit pun buka. Maka buka, dijumpa dengan Tok Cik, ialah Nabi Adam alaihi salam. Farahhababi, maka mengucap selamatlah ia Adam bi dengan aku, wa da'ali bi khair, dan pula berdoa untuk ada pada langit yang pertama ialah dengan kebajikan. Ni langit pertama dah ibu apa ni kita nampak ni. Hak kita nampak di hari ni cahaya biru ni bukan langit ni. Dah masa pun derah pun. Tak khabar kecek wasa, tak khabar pun sebelah tu. Wasa pun tak. Tak boleh kecek stas-stas je tak ada komando. Ni tahu tak ada kecek lama ni. Lama dah ada kecek, tapi gitulah kecek ni gitu dah. Tapi goyak sikit sebanyak gitu tak ada apa dah. Dah. Kemudian Nabi saat itu naik langit yang pertama, jumpa dengan Tok Cik kita Adam alaihi salam. Ni langit pertama kita duk nampak cahaya biru ni, bukan langit lagi ni. Cahaya biru yang kita duk nampak saat itu bukan daripada langit, bahkan ni dinamakan cahaya Bukit Qaf. Gapo dia cahaya Bukit Qaf? Yakni bukit yang duk lingkungkan dunia. Mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan dunia di atas tanduk lembu. Lembu yang putih, lembu sana dengan dunia. Ada pun nak faham apa? Dunia tak atas tanduk lembu. Pas tanduk lembu sana, lembu nak besar. Dunia putih tak atas tanduk lembu yang putih. Kemudian putih ni lembu ni duk atas batu yang kita. Kemudian dunia apabila Allah Subhanahu wa taala tak di atas tanduk lembu, dia gonye. Apabila dia gonye, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat jin 70,000 daripada malaikat duk gonye lagi. Apabila duk gonye lagi, Allah Taala suruh lingkung dengan Bukit Qaf. Duk lingkung dengan Bukit Qaf, dunia duk gerak lagi, duk gonye lagi, duk kocok lagi. Lepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Hei Jibril, mung tuliskan ayat kursi lingkungkan dunia." Mana ayat kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah Allah Ta'ala suruh Jibril lingkung supaya tak sewi dunia gonye, tak sewi dunia tu berkocok, tak sewi dunia tu bergerak, dengan sebab berkat ayatul kursi. Sebab itulah hadis Nabi kata, dan ulama kata siapa-siapa dia
tok sewi iman dia saat itu tanggal, tok sewi iman dia tu cabut, tok sewi iman dia saat itu baik. Pada tika dia dekat-dekat nak mati ataupun tika nak keluarkan nyawa daripada badan, maka dia buat amalah setiap kali lepas mayat baca ayatul kursi supaya nak mentamatkan masalah iman dia. Sebab Allah Ta'ala tamatkan langit yang pertama dah, dunia ini dengan ayatul kursi. Naik langit yang pertama Nabi kita jumpa dengan Adam, naik langit yang kedua Nabi kita berjumpanya ialah kepadanya Yahya dan pula Nabi Isa. Naik langit yang tiga saat itu Nabi kita berjumpanya ialah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Maka ceritaan kita tu panjang lagi. Tapi kita tengok masa kita ni masa jam malam dah ni. Bagi beberapa kita sini ni tak ada gerak lagi ni. Dah. Lepas tu lagu mana ni kita nak pergi lagi ko? Kan kita masa nak start ni dah ko lagu mana? Tapi orang tak ada gerak pun apa duk tengah sedar. Tapi ngeruh pada tu. Ada di sana tu nampak negara duk tawajuh pada dah. Dan jadi amanah saya gitulah. Langit pertama Nabi kita jumpa dengan tu ada, langit jumpa dua, yang kedua Nabi kita jumpa dengan Nabi Yahya dan pula Nabi Isa. Langit yang tiga Nabi kita berjumpa dengan Nabi Yusuf, dan langit yang keempat Nabi kita bertemunya dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima Nabi kita berjumpa dengan Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi kita berjumpanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, duk nyanda di Baitul Ma'mur. Ini ketika Nabi kita naik Isra dan Mi'raj, karena Allah Subhanahu wa taala nak mentenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada tahun ini Nabi kita sangat-sangat pusing dan sangat-sangat serabut dan sangat-sangat berduka cita dengan sebab diwafatkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dan dibuktikan oleh bapa saudara Abu Talib. Maka Allah Ta'ala nak mentenangkan hati Nabi. Nabi itu serenuk sikit dengan sebab serabut sangat-sangat, sebab pusing sangat. Dan maka Allah Ta'ala menjalan Nabi Isra dan Mi'raj, hak yang disebut pada ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gitulah Bapak, belum daripada hamba nak tamat ni. Kerana tu email kita ni lagu mana? Dah. Lagu mana tu? Ya. Patut. Ya. Patut lagu mana tak apa dah tengok ni dah. Takutnya. Takutnya mana? Ya. InsyaAllah dah. Bagi ibu-ibu bapa kita semua dah. Jadi alhamdulillah kita terima syukur kepada orang-orang sini yang sanggup dengar, sanggup memikul, sanggup dengar dan dengar apa yang apa kecil saat ni. Maka kesimpulan kita Isra dan Mi'raj ni, makna katanya Allah Subhanahu wa taala buat kepada Nabi satu peristiwa yang amat-amat besar, yang istiwa perkara-perkara yang berlaku yang jadi contoh dan teladan dan kepada kita yang amat besar. Yang pertama sekali, kalau kita ada susah hati, kalau kita ada bahasa kegagapan orang panggil bahasa sepik hati ataupun bahasa berdesak hati, bahasa ganggu hati, bahasa orang panggil susah hati, makna kata kita carilah jalan rihlah kita kepada Allah. Emo kita rihlah saat itu di dalam keadaan kita mengingati ke Allah, ataupun kita buat amal kepada Allah, ataupun kita saat itu pergi pada mana satu tempat yang untuk mentenangkan hati kita. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita susah, Allah Ta'ala menjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, dan pula waktu malam pada satu malam naik kepada langit juga, sampai pada Sidratul Muntaha, naik kepada Arash, naik kepada Mustawa. Ini peristiwa hak yang wajib kita kena beriman. Ini salah satu daripada
perkara akidah ataupun perkara yang kita kena percayai kata sumeti dan benarnya Allah Ta'ala menjalan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat kata subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, inilah kita boleh fikir dengan apa berlaku ataupun berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat hebat. Maka kita orang kampung sini dan kita boleh dengar ada sikit sebanyak yang Allah cerita saat ni. Yang pertama sekali Isra, yang menjala Allah Ta'ala ke Nabi pada waktu malam. Dan pula yang kedua Allah Ta'ala menaikkan Nabi daripada bumi Sidratul bumi Baitul Maqdis naik pada langit tamu, langit 2, langit 3 sampai langit yang 7. Maka amal nak share kepada ibu bapa sini. Hak yang mula-mula tadi apa besarnya, siapa dia nak berasa berasa kuat di dalam amalan, berasa nak rajin dalam amalan. Yang pertama sekali baca Alam Nashrah selepas daripada semaya sebelah kali. Lepas tu bacakan doa hak Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa ni. Baca doa ni banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau siapa dia wasal lemah tubuh badan, wasa lumpuh, wasa lemah, wasa apa? Wasa cemas tubuh badan, lemah, wasa lemah semangat ataupun lemah jiwa, lemah tenaga, baca doa ni banyak. InsyaAllah siapa-siapa dia wa amal doa ni, tubuh badan dia nak jadi kuat, lepas tu sifat malas dia pun nak jadi kurang, di dalam ibadat dia pun nak tambah kuat, dalam ibadat dia nak tambah jadi, ibadat dia kena tambah nasyat, tambah rajin. Baca Alam Nashrah sebelah kali, lepas tu baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wahai Allah, aku minta lindung kepada Engkau dan aku minta lindung dengan Engkau minal hammi, daripada duka cita, wal hazan, dan pula daripada pusingnya, wal a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku minta lindung pula dengan Engkau ya Allah minal ajzi, daripada kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Daripada malas dan pula daripada lemah, daripada penakut dan pula bakhil, minta Allah Subhanahu wa taala lepas daripada kita. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan pula daripada minta pelindung pula daripada lepas hutang. Kalau kita duduk pening hutang, duduk dekat hutang semua banyak tak kita, maka kita saat itu baca doa ni banyak. Wa qahrir rijal, kalau banyak orang duk zalim kita, baca doa ni banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. InsyaAllah berapa dah. Maka sekadar ni saja pada malam ni, yang mana amat kecek boleh ambil pedah, boleh ambil pengertian, boleh masuk ke dalam hati sinabari masing-masing daripada ibu-ibu dan bapa semua. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada mana amat kecek tu, wasa tak sedar di telinga, wasa tersinggung di hati, wasa sakit di telinga, singgung ke hati, sakit ke hati. Itu baik daripada hawa nafsu hamba sendiri. Hamba harap kemaafan kepada adik kakak kampung sini, ibu dan bapa, daripada hujung rambut hingga sampai ke hujung kaki, daripada kiri daripada kanan sampai kiri atas ke bawah. Mak mau minta maaf maaf beribuan-ribuan, lagi pula daripada kemaafan. Mau maaf kemaafan sebanyak-banyak, daripada resi minta maaf semaaf-maaf, dan pula seampun daripada keampunan daripada orang sini yang berhamanya kepada adik kakak kampung kita sini walaupun sini kawal kali yang mau mari awal kali lah ceramah sini tu awal kali
kampung nak lasa ni awal kali mau mari sini. Tapi masa dulu pun mau biasa ngaji lah kok ni. Biasa tu apa berani dalam tu patut rumah duduk sini ya, duduk di paku ni ya ni. Babali kita sini tu rumah. Masa duduk dalam dulu mau biasa ngaji dia tu banyak tu rumah dari sana pada palah rezeki ya. Masa kita 20 tahun dulu biasa main ngaji duduk di kampung Lahadal dekat dengan Pondok Jatuh tu. Biasa duduk situ dia puasa dekat untuk menit duduk sejid dah. Apa kita 4 orang duduk situ ngaji dia puasa. Dia ingat siapa keluar ni ngaji I'anatul Talibin tu juzuk 3. Juzuk 3 kawan guru 2 3 4 orang duduk ngaji dalam tu. Pahala ni tu kita ada sini mau duduk mari semua sini. Alam ni pun dah lalu pergi semua dah. Tapi mari ceramah cara rasmi ni tak pernah mari ni kali pertama. Mudah-mudahannya apa majlis malam ni amo minta keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kecil tak banyak sangat dah, tapi kita mintalah dengan orang sini tu minta Tuhan jaga sehat wal afiat, patut minta kuat, minta sihat tubuh badan, lebih-lebih lagi dekat bulan Ramadan ini sama-sama kita boleh taat, boleh ibadat, boleh bersungguh-sungguh di dalam semaya salatul tarawih kita, boleh baca Al-Quran dan boleh ibadat Al-Quran sepenuh-penuh di dalam bulan Ramadan lagi akan datang. InsyaAllah berapa nas pada ni patut imi mintanya pada ni kita nak buat tahlil sikit, nak buat puluh sikit supayanya nak sudahkan majlis kita. Sekadar dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan kan 'alaiha nahya wa 'alaina mutawajjihan wa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bisal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairu warithin. Allahumma ja'al wa asil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalnahu la ilaha illallah mastaghfarna ma kunna ya Allah wa ma sallayna ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiyatan minna wasilan wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Aw akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma' wasalji wal barad wa naqi min al khataaya kama yunqqa al abyad min ad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum al jannata wa azhum min azabil qabr wa fitnati wa min azabin nar. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Allahumma arzuqna minal halal wa jannibna 'anil haram. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, pada malam yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa istri kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ahli kampung di kampung Nak Plasa ni ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu-ibu dan ayah-ayah di Nak Plasa ini ya Allah. Daripada pemuda dan pemudi di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bangunkanlah di sini daripada pemimpin-pemimpin agama yang kuat ya Allah. Ya Allah, Engkau bagilah kekuatan kepada iman Masjid Khatib Billah ya Allah. Ya Allah, Engkau bagilah kekuatan iman Khatib Billah ya Allah. Daripada kamakan masjid, daripada orang-orang yang gerbang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang-orang di Nak Selasa ini daripada orang-orang yang beriman kepada-Mu ya Allah, daripada orang yang ingati padamu ya Allah. Ya Allah, pada malam ini kami baca Isra dan Mi'raj. Ingat Nabi-Mu ya Allah, ingat pembesar-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan apa yang kami cerita, dengan apa yang kami ingat, dengan apa yang kami rayak ya Allah, minta masuk dalam hati kami dan pula pemimpin dan pemuda-pemuda dan pemudi dan ahli kampung di sini pada ibu dan bapa ya Allah.
Ya Allah, Engkau bangunkanlah di sini daripada agama-Mu ya Allah, daripada pemimpin agama ya Allah, daripada agama yang sebenar ya Allah, daripada agama yang hak ya Allah, daripada pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah di kampung sini ya Allah. Ya Allah, selamatlah kampung sini daripada huru-hara ya Allah, daripada bala-bala-Mu ya Allah di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, pada akhir ini ya Allah, dekat dengan bulan Ramadan ini ya Allah, angkat-angkatkanlah daripada bala-bala wabak ya Allah, daripada COVID dan Corona ya Allah. Ya Allah, semua daripada 3 wilayah ini ya Allah, minta lepas daripada wabak dan pula daripada Corona dan COVID ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu pada malam ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah bala-bala semua daripada 3 wilayah ini ya Allah, daripada bala wabak dan taun ya Allah, daripada bala COVID dan Corona ya Allah. Semua kami daripada 3 wilayah ini dapat tarawih padamu ya Allah, dapat baca Al-Quran ya Allah, dapat hidup iktikaf di dalam masjid-masjid ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah. Kami banyak salah dan banyak silap denganmu ya Allah. Ya Allah, kami hina ya Allah, kami lemah ya Allah, kami banyak deraka padamu ya Allah. Sekiranya di dalam golongan kami ada deraka ke ibu bapa kami ya Allah, minta ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Sekiranya dalam majlis kami ada isteri yang deraka kepada suami ya Allah, minta ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Sekiranya di dalam kumpulan kami ini ya Allah ada anak-anak yang deraka ke ibu bapa, ampunkanlah pada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kalah dusta kepada kami. Engkaulah yang kuat ya Allah, Engkau yang maha kuasa ya Allah, Engkau pembantu, Engkau penolong ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ulama-ulama di Fatani ini ya Allah. Dengan sebab gerban mereka itu ya Allah, dengan sebab gerban mereka itu agama yang tertinggal di bumi kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami di Petani ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami di Petani. Dengan mereka itulah bala-bala terangkat ke langit ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah bapa dan ustaz dan pula guru-guru di 3 wilayah ini ya Allah, daripada godaan syaitan, daripada penjahat-penjahat, daripada yang karut dan pula yang zalim ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ke mereka semua ya Allah daripada kezaliman semua ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di nak terasa ini daripada ibu dan bapa, daripada ayah dan ibu, daripada adik dan abang, daripada saudara dan saudari. Semua minta Engkau pimpinkanlah mereka kepada jalan-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau bagikanlah daripada isteri kami, daripada turunan kami ke orang-orang yang menetap dan mensejukkan hati kami, dan jadikanlah mereka itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya adalah kami daripada golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagikanlah dunia kami baik ya Allah, jadikanlah akhirat kami baik ya Allah. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Lindungkanlah kami daripada azab pimpinan Kamu ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar.